anda nak mulakan bisnes anda sendiri, cadangan saya lebih baik tak payah. Kuburkan je impian atau niat anda untuk nak mulakan bisnes anda tu. Sebelum dia anda tahu 10 kesilapan yang biasa owner-owner ataupun founder-founder ataupun siapa yang mulakan bisnes ni, yang baru nak mulakan bisnes ni, mesti kena tahu 10 kesilapan yang biasa diorang buat. Hai, Assalamualaikum. Saya Izan, founder kepada Race Popcorn. So kita di Race ni nak bantu para wanita dekat luar sana, khasnya suri rumah yang ada masalah kewangan atau mengharap duit suami je, kan, siapa yang ada masalah tu, untuk anda dapat bina tahap kewangan anda sendiri. Anda ada duit sendiri, anda income anda sendiri, dapat bahagikan orang yang anda sayang, dapat bantu suami anda, dapat bagi duit lebih dekat anda punya ibu bapa, ataupun anda dapat contribute something atau boleh bahagikan anak anda. Alright, so hi, Assalamualaikum. So saya ucapkan dulu terima kasih yang join kita punya sesi live semalam kan kita buat popcorn, kita punya kontes popcorn dengan harga RM1 sahaja. So rugilah siapa yang tak join kita sesi semalam, sesi kontes kita semalam kan. So sambil tu kita ada juga buat kontes juga untuk bulan ni. Okay, siapa yang grab kita punya peluang ambil makan popcorn kita, saya dah cerita semalam. Ada je gambar anda dengan kita punya popcorn, tangkap gambar ke, buat video ke, dan post dekat anda punya media sosial dan tag kita di Race Popcorn. So nanti admin kita akan pilih siapa yang bertuah ataupun dia punya video gambar yang menarik, kita akan bahagi anda hadiah RM100. Banyak ke banyak kan hadiah RM100. Tengoklah, kalau yang video ataupun gambar yang menarik tu 5 orang kita akan bagi RM100. Banyak tau. Adanya modal kita punya beli popcorn berapa ringgit kan, berapa je yang dia dapat hadiah dengan RM15. Alright, so topik untuk malam ni kita nak sambung balik dengan kita punya topik berbisnes. Atau anda ni nak mula bisnes, ada niat nak bisnes, so anda mesti tahu dulu 10 kesilapan yang biasa owner-owner baru ni buat kan, owner-owner bisnes baru ni buat. So sebelum anda nak run bisnes, anda ada niat, lepas tu anda nak run bisnes anda sendiri, anda mesti kena tahu dulu 10 kesilapan ni supaya anda tak repeat ataupun anda tak ikut jejak-jejak yang diorang buat ni kan. Anda kena tahulah kesilapan-kesilapan yang biasa diorang buat ni. So hari ni kita dah share kan 9 poin, 9 topik, 9 poin lah kan. So hari ni poin yang terakhir, poin yang ke-10. Sebelum tu kalau boleh saya nak recap balik poin 1 sampai ke 9 sebelum ni kita dah share kan. Iaitu yang pertama adalah dia nak cepat kaya. Itu yang pertama. Bila dia nak run business, dia nak cepat kaya. Itu salah satu mentaliti yang salah juga. Tak salah, betul memang kita nak kaya. Tapi bukan hari ni anda buat, esok anda dah jadi kaya, ada beribu-ribu dalam duit. So bukan macam tu kan. Business memerlukan satu proses untuk anda bina kan. So bukan hari ni buat, esok dah jadi seorang yang kaya. So bukan macam tu So anda kena tahu tu. So poin yang pertama. Untuk poin yang kedua adalah bila nak berniaga atau anda berbisnes ni, anda nak terus besar, anda nak kilang, anda nak ada staff yang banyak. So itu juga adalah kesilapan ataupun kesalahan yang biasa owner baru ni buat. Yang ketiga adalah nak terus jadi jutawan. Anda kata hari ni malam ni anda nak buat, sudah jadi jutawan. So bukan macam tu tau. Nak jadi ni tak salah jadi seorang jutawan, tapi anda perlukan proses, masa. Bukan hari ni anda buat, sudah jadi seorang jutawan. Bukan macam tu. Alright, so faham? So untuk poin yang keempat adalah tak nak follow the system, tak nak follow the right system of the business kan. Maksud dia tak tahu cara first macam mana nak set up business, apa yang kena ada dulu. First step, kena ada logo, kena ada brand, kena ada marketing plan yang betul, marketing strategy yang betul. So dia tak tahu, dia tak nak follow the system. Dia terus dia buat business, dia nak terus jual ke orang. So bukan macam tu. Alright, so tu poin yang keempat. Untuk poin kelima adalah dia tak nak mula dengan apa yang ada di tangan, ataupun maksud dia di sini adalah dia tak nak mula apa yang dia tahu, ataupun apa yang ada skill anda buat, apa yang skill atau pengalaman yang anda ada tu, anda boleh jadikan, convert dia jadi anda punya business. Let's say lah katakan anda sebelum ni anda sebagai seorang accountant dekat satu company kan, anda sebagai staff. So katakan sekarang ni anda dah kena diberhentikan kerja kerana ni lah kita ni COVID-19 ni.
why not anda gunakan pengalaman dan ilmu anda tu, anda buka anda punya accountant firm sendiri kan. So tu ialah kita dah expertise dalam bidang tu, why not anda jadikan, convertkan benda tu jadi anda punya business. Faham tak? Jangan nak tengok je orang berjaya ada buat, dia pun pergi ikut follow, tapi anda tak tahu pun anda bukan bidang, anda bukan master pun dalam bidang tu, anda pergi follow diorang. So itu juga adalah salah satu kesilapan yang biasa owner baru buat. So point yang keenam adalah dia tak nak follow up ataupun dia tak nak continue belajar, ataupun orang kata dia dah pernah sikit belajar berkaitan dengan bisnes kan, dengan marketing, tapi dia tak nak follow up sampai habis. Dia dah belajar sikit, dia rasa dia dah boleh buat. Itu juga salah satu kesilapan saya jugalah dulu kan. Saya rasa aku dah boleh buat ni, buat memang boleh buat jadi sikit, tapi bila kita dah habis semua step tu, kita dah mati akal. Kita tak tahu apa lagi aku nak buat kan, macam mana lagi aku nak grow aku punya business ni. Dia tak nak continue dia belajar kan. Belajar ni tak pernah habis, so anda kena sentiasa update ataupun upgrade anda punya ilmu. Alright, so dapat something. So tu point yang keenam. Point ketujuh adalah biasa dia nak buat produk ajaib ataupun dia nak buat produk yang something tak pernah ada di dunia. Tu juga tak salah, tapi dia ada cerita tau. Katakan anda nak buat, nak kaji lah, konon nak buat produk yang betul-betul tak pernah ada di dunia sampai 20 tahun, 30 tahun anda kaji, anda buat research, tapi anda punya business masih lagi tak run. Katakan si A tu, dia dah buat bisnes menjadi, tak perlu research pun, dia dah jadi stokis ataupun dropship orang lain pun, dia dah boleh buat berjuta-juta dah. Anda belum lagi, baru dah proses nak research 5 tahun, 10 tahun. Tu pun boleh tentu anda punya research sudah siap pun boleh tentu anda boleh jual anda punya produk. Faham tu kan? So tu adalah poin ketujuh. Tak perlu nak buat produk ajaib, anda just buat apa yang orang suka sekarang, apa yang dah ada di market, anda jalankan je kan, ataupun jadi dropship ataupun agent kepada HQ ataupun brand-brand yang lain. Sebab tu poin yang ke-7. Poin yang ke-8 adalah dia tak yakin dengan diri dia untuk nak run business. Sebab apa? Salah satu bila kita tak yakin ni adalah sebab kita tak cukup ilmu. Macam tu saya share kan, anda katalah situasi ni kita nak bawa sebuah kereta kan, anda tak pernah tahu kat mana brake, kat mana gear, kat mana clutch nak tekan kan. So mestilah kita tak confident, tak yakin nak bawa kereta, betul tak? So apa cara dia atau solution dia, ada kena belajar, nak tahu mana kedudukan brake, ke mana kedudukan minyak nak tekan kan, macam mana nak masuk gear, mana signal. So kita dah tahu semua, barulah ada sedikit confident, barulah sedikit yakin, barulah kita boleh bawa kereta tu. Sama juga dalam bisnes. Salah satu dia saya tengok, dia tak yakin nak buat bisnes ni adalah dia tak ada ilmu. So bila tak ada ilmu, dia kurang yakin lah kan. Ataupun dia dah ada ilmu, dia tak agak-agak. Why not? Dah ada ilmu, jalan je, teruskan je kan. So insyaAllah, mudah-mudahan jalan yang anda pilih untuk anda mula bisnes tu jalan yang betul untuk anda boleh buat anda punya rezeki sebagai sumber rezeki untuk anda. Alright, so faham tu poin yang ke-8. Tu poin yang ke-9 adalah dia bawa sikap pekerja ataupun sikap staff. Bila dia jalankan bisnes tu, dia bawa sikap-sikap dia dulu sebagai staff tu ke dalam dunia bisnes tu. Itu salah satu punca ataupun salah satu kesalahan jugalah kan, yang mana bila kita sebagai staff ni, kitanya mentaliti adalah kita tunggu arahan. Orang decide untuk kita, betul tak kan? Anda kata anda staff, jadi seorang pasti kita ada bos, orang atasan kita kan, yang beritahu, okey hari ni kau kena buat ni kan. So bila kita dah terbiasa dengan sikap macam tu, kita menunggu arahan, kita tunggu je apa nak buat kan, kita tunggu decision apa yang nak kena buat. So tu juga salah. Bila kita dah berbisnes ni, kita yang decide sendiri apa yang kita nak, mana kita nak bawa kita punya bisnes ni, berapa orang staff kita nak guna, mission apa yang kita nak gunakan, produk apa yang kita nak gunakan, kita nak tawar, kita nak bantu orang. Right, so faham? Tu adalah poin yang ke-9. So untuk poin yang ke-10, poin yang terakhir untuk series 10 kesilapan yang biasa owner baru ni buat adalah, poin yang terakhir ni adalah dia nak untung macam ni, dia tak nak untung sikit tapi volume dia banyak, ataupun dia nak untung banyak, dia punya margin dia tebal, tapi dia nak jual sekali je. Faham tak maksud dia?
anda katakanlah macam kita kan di produk, kalau produk makanan biasanya untung dia sikit, tak, margin dia tak berapa besar kalau berbanding dengan industri-industri lain. Tetapi kita di produk di industri makanan ni kita boleh repeat kita punya orang kata apa, kita punya produk tu dengan banyak. Maksudnya sekali sebulan tu kita boleh repeat, customer tu boleh repeat kita unlimited dapat 10 kali, 15 kali, faham tak? So berbanding dengan produk baju ataupun produk fashion ke kan, dia punya margin tu agak besar, tapi dia punya kata apa, dia punya repeatable tu, orang nak repeat tu agak ni lah kan, sebulan mungkin sekali kan, katakan dia jual tudung, yes memang agak besar, katakan RM8, RM10, RM8 kan satu produk tu, satu line tu mungkin anda dapat keuntungan dia RM8, tapi repeatable dia tu mungkin sikit kan, faham tak? Ataupun why not ramai orang yang cakap sikit je margin untuk ni, tapi yes memang betul, tapi repeatable dia tu, kita tengok volume dia tu berapa banyak orang repeat. So pada situlah anda katakanlah anda dapat commission sebagai dropship 20%. So anda punya sale untuk bulan tu katakanlah 1000 sale RM1,000 yang berjaya anda closing kan. So 20% daripada 1000 anda dah dapat dalam RM200. Faham tak? RM200 tu anda tak perlukan nak buat production, anda tak perlu nak pening fikir pasal stok, tak perlu modal pun. Anda dah dapat duduk di rumah je, anda just jual, anda promote, dapat 1000 sen, anda dah dapat RM200 senang-senang je. Tu bayangkan, itu kalau RM1,000 sale. Kalau anda boleh buat RM10,000 sale, dalam sebulan anda dapat RM10,000 sale. Berapa anda punya gaji untuk bulan tu? Dalam RM2,000. Faham tak? Faham? Senang tak kan? RM10,000, 20% untuk commission dropship, anda dah boleh berjaya dapat RM2,000. Macam dah orang kerja dekat office, tapi anda bekerja dekat rumah je. Faham tak maksud saya ni? Orang nak margin besar, banyak saya tengok kan, kau margin kecil je untuk makanan. Yes, betul lah, aku punya margin dah berapa ringgit je kan, tapi aku punya repeatable tu banyak. Sampai katakan sebulan tu orang boleh repeat sampai 5 kali, 6 kali pun orang, sebab makanan kan, memang orang nak makan hari-hari. Faham tak maksud saya? So jangan bandingkan dengan katakanlah anda nak jual industri anda, properties ataupun hartanah kan. Betul anda punya margin tu agak besar, tapi kadar dia punya repeatable tu tak adalah sebanyak yang industri makanan ni. Faham tak? Dia sama je sebenarnya. Orang nak, kebanyakan saya tengok dia nak untung besar, tapi dia nak jual sekali je. So bulan kedua dia dah kena cari lagi, bulan ketiga dia kena cari lagi. Berbanding dengan kita di SME ni, kita punya margin dia agak kecil, tapi kita punya volume, kita bermain dengan volume. So tu bagi saya juga ni lah kesalahan yang biasa orang buat kan. So why not kita tingkatkan volume tu lebih banyak, lebih bagus berbanding kita jual satu je tapi margin dia besar. Final kita margin kecil tapi kita boleh jual dengan banyak. Faham tak maksud saya ni? Saya suruh sampai ni. So saya rasa lengkap sudahlah siri 10 kesilapan yang owner baru biasa ni buatkan, supaya anda boleh sebelum nak run business dekat mana-mana HQ, kat mana-mana brand ke kan, so anda dah boleh tahu kesilapan yang biasa orang-orang ni buat, so supaya anda tak repeat lagi apa yang saya bagi tahu ni kan. So saya rasa bermanfaat, boleh tolong sharekan kita silsilah malam ni. Alright, so supaya lebih ramai orang tahu daripada sesi perkongsian kita untuk malam ni. So macam biasa, kita di Raise Popcorn ni juga adalah nak buka peluang, nak bantu untuk anda ni wanita khasnya suri rumah. Kita nak bantu anda semua ni sampai bila anda nak mengharapkan duit suami anda je untuk sara keluarga dan sara anda. Faham tak? So why not anda mulakan ataupun anda ada inisiatif sendiri untuk anda bantu suami anda untuk bina keluarga, untuk bina hak kewangan keluarga yang lebih baik, untuk supaya anda boleh dapat bagi duit sendiri dekat anda punya mak ataupun anda punya ibu bapa ataupun anda punya mertua, ataupun anda boleh bagi sendiri duit dekat anak-anak anda. Faham tak? So kita niat kita macam tu, kita nak bantu anda khasnya
wanita yang suri rumah. Wanita tak kisahlah anak student pun boleh, tapi khas ni kita nak bantu yang suri rumah ni kan. Saya tahu, saya faham anda ada niat nak bantu keluarga dan suami, tapi tak tahu macam mana cara. Salah satu cara dia adalah boleh mulakan bisnes anda sendiri kan, dengan jadi kita punya team dropship ataupun agent. So kita kali ni kita nak betul-betul nak bantu untuk dropship tanpa modal, tanpa pegang stok. Kita akan uruskan semua delivery, stok semua kita di HQ sendiri yang akan manage. Anda je promote je, dapat jualan, itu anda punya sale, anda punya gaji lah kan. Berapa banyak anda dapat, itulah anda punya gaji. Anda rajin, anda boleh, saya cakap jadi 10,000 anda boleh dapat dalam sebulan. Anda punya gaji 2,000 dah macam orang kerja office tau. Senang je, tanpa pegang stok, tanpa modal, tak apa benda pening nak uruskan stok kan. Tak perlukan staff, anda boleh dapat 2,000 je. Anda duduk dekat rumah je, anda dah boleh run anda punya bisnes sendiri. So siapa yang berminat nak join kita punya team dropship, boleh klik je. Sekejap saya WhatsApp lah, saya pin kan. Okay, boleh klik link saya bagi tu. Boleh, nanti dia akan invite anda, akan masuk anda ke dalam kita punya FB group special lah untuk anda. Kita akan guide secara rapat, kita akan beritahu lah apa strategi yang betul, strategi yang terkini 2021, macam mana nak marketing yang cara betul, strategi yang betul, macam mana nak closing sale lah. So situ semua nanti di HQ yang akan ni lah, akan provide training untuk anda, ataupun saya sendirilah yang akan guide untuk anda. So saya rasa itu saja sisi perkongsian saya untuk hari ni, untuk malam ni. Kalau bermanfaat, tolong sharekan kepada lebih ramai orang, boleh tag supaya diorang boleh belajar lagi kita punya silsilah malam ni. So macam biasa, saya punya pesanan, tindakan menentukan anda punya masa depan. Nak tengok masa depan anda nanti macam mana dia punya bentuk dia, tengok tindakan dari sekarang. Kalau tindakan anda biasa-biasa je lah anda punya masa depan nanti. Kalau nak betul-betul anda punya masa depan, anda planning nak gila-gila, anda kena buat dari sekarang anda punya tindakan ataupun anda punya action tu. So selamat malam, Assalamualaikum, kita jumpa lagi, bye bye.